Baiklah, yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh yang sebagai koordinator CDL, merangkap Ahli Majlis Penasihat Malaysia, Dr. Zalina yang juga koordinator CDL, pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD dan juga para guru sekalian. Terima kasih diucapkan atas kehadiran anda semua untuk menonton CDL pada hari ini, iaitu untuk siri 97. Jadi kita mulakan dengan petang ini dengan slot snippet bersama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh yang bertajuk School Pressure. Okay. Baik Datuk, dipersilakan. Terima kasih Puan Cikgu Ika Liana sebagai moderator kita pada petang ini. Harapnya semua dapat dengar dan pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini ya, dalam sesi snippet dan kemudiannya dalam CDL hands-on session yang akan disampaikan oleh Cikgu Sari hari ini. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah school pressure. Di antara banyak perkara atau fenomena yang sedang berlaku sekarang, di antaranya adalah kita lihat isu ketidakhadiran murid di sekolah. Dan kadang-kadang kalau kita track balik dan melihat ketidakhadiran ni, ada banyak sebab musabab dia kenapa murid tak hadir ke sekolah. Dan school pressure ni merupakan di antara mungkin satu daripada isu yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh bandingkan dengan perkara yang berlaku bertahun-tahun dahulu. Kerana zaman 60-an, 70-an dan 80-an adalah berbeza. Landscape-nya adalah berbeza. Tetapi sekarang, landscape-nya adalah berbeza juga. Maka kita kena faham mengapa ada banyak perkara yang mungkin menyebabkan kadang-kadang kanak-kanak dia takut pada ujian dan peperiksaan. Kadang-kadang ada deadline bila nak hantar homework dan assignment. Kadang-kadang adalah workload ya yang ada dan juga work level. Kerana setengah work level dia bila topik tu mudah mereka dapat ikuti. Bila topik jadi susah, masa-masa itu dia tidak nak hadir ke sekolah. Dan kadang-kadang peer pressure dan sebagainya dan ekspektasi guru ya. Kita sebagai guru, kita kadang-kadang ada ekspektasi. Tapi kita tahu bahawa murid kita semua bukan mempunyai kemampuan yang sama. So tuan-tuan dan puan-puan, school pressure ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian. So kita kadang-kadang terasa bahawa test score itu akan menentukan masa depan. Sebenarnya kajian menunjukkan social and emotional well-being are the best predictors of future happiness and success. So kesejahteraan sosial dan emosi ini memainkan peranan baik bermula daripada sekolah rendah atau prasekolah lagi. Saya pernah dalam 3 siri sebelum ini sebut tentang pendidikan di Finland, bagaimana student well-being itu diutamakan. Dan ekosistem student well-being memberi tumpuan kepada 4 perkara. Yang pertama ialah pembelajaran, learning. Yang kedua, keselamatan, safe learning, safe space, ya, keselamatan. Yang ketiga adalah pelibatan, participation oleh murid dalam aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Tidak ada siapa-siapa ditinggalkan atau dibiarkan sebegitu. Dan yang keempat adalah kolaborasi, iaitu collaboration atau kolaborasi di antara murid. You need them. Semua ini merupakan sebahagian daripada tunjang social dan emotional well-being kanak-kanak. So perkara itu sama pentingnya dengan pembelajaran. Ini merupakan asas yang perlu diberi perhatian. Dan banyak-banyak kali saya sudah sebut bahawa think Maslow before Bloom. Maka aspek fisiologi, kasih sayang dan sebagainya adalah satu yang paling diutamakan dalam pembangunan sasiah dan keterampilan murid-murid kita. So tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru biasalah
termasuk saya masa mengajar dulu, kita utamakan ujian-ujian dan peperiksaan standard. Dan kita tahu bahawa ini kadang-kadang menyebabkan stres. Lebih lagi kalau ibu bapa pun letak stres itu di atas kanak-kanak kerana mereka lihat kepada prestasi pembelajaran, tetapi bukan pembentukan keseluruhan atau pembangunan keseluruhan, the holistic development of the child. Kita hanya mungkin dapat mengukur sebahagian saja daripada kebolehan murid. Kadang-kadang kita tidak dapat secara mendalam melihat, menyelami tentang nilai dan kreativiti dalam kalangan murid. Harap-harap dengan pentaksiran bilik darjah, kita boleh menerokai aspek-aspek ini. Tapi yang paling diutarakan oleh para pakar pendidikan adalah kita menghargai bila murid mencuba. Kita menghargai bila murid buat yang terbaik. Bila kita utamakan pelajaran daripada skor peperiksaan. Dan bila pelajar, walaupun daripada C, dia dapat B, atau daripada D, dia dapat C, menunjukkan peningkatan. Banyak kali saya sebut, ada orang bila dia hantar mesej kepada saya, Doktor, I'm one of the finalists bagi award ini. Dan saya selalu sebut, saya kata, if you are finalist, you are already a winner. So jangan lupa kita perlukan unconditional love sebagai ibu bapa, unconditional treatment, cara kita melayani murid kita daripada guru, dan bila kita cakap pasal murid, kita harus cakap tentang positif, aspek yang positif. Always talk about your students' passion. Always talk about your students' passion. Okay? So kerana murid ini adalah penting, ya, penting. So we talk with them with passion, talk about them with passion, right? Dan LTC itu, let's talk about children. Kadang-kadang bila kita lihat ada isu-isu, maka kita bincang pasal murid-murid tersebut, right? So tuan-tuan dan puan-puan, ada 8 prinsip yang saya nak kongsi hari ini. Bagaimana kita boleh menggalakkan perkara-perkara yang positif dalam kalangan kanak-kanak dan murid. Yang pertama, kita menghargai pelbagai kualiti yang ada pada murid kita. Kadang-kadang mereka mempunyai sasiah yang terbaik. Ya. Marilah kita sama-sama menggunakan perkataan akan. Kadang-kadang murid tidak akan capai sesuatu, dia mengambil masa. Ya. Gunakan perkataan akan. Suasana di rumah merupakan tempat untuk recharge. Kita menyediakan tempat untuk mereka terlibat dengan hobi dan sebagainya. So suasana untuk recharge ini adalah sangat penting. Dan ingat bahawa kepelbagaian, uniqueness ada pada setiap anak, setiap murid kita. Dan uniqueness itu yang kita kadang-kadang kita hargai kepada murid kita. Ada yang hebat dalam sukan, maka kita raikan kepelbagaian itu. Dan kita bertanding, kita sampaikan mesej kepada murid, mereka bertanding untuk pencapaian kendiri. Yes, sememangnya kita bertanding dengan rakan-rakan yang lain. Tapi yang pertama ialah pertandingan untuk menilai pencapaian kendiri. Okay? Dan jangan lupa kita sentiasa perlu beri pujian. Kita perlu beri pujian. Janganlah kita kedekut. Banyak kali kita sebagai guru pun dalam kelas pun kita lupa dalam memberi pujian kerana kita mengajar topik yang kita mengajar. So pujian ini, praise is very important. Ia merupakan satu penggerak, ya, kepada murid-murid. Dan jangan lupa, sudah lama disebut perkara ini, iaitu learning through play. Ya. Learning through play, dan saya nak sebut juga di sini, bila kita tanya cikgu-cikgu di Finland dan para pentadbir, inilah satu perkara yang mereka mengutamakan, learning through play. Dan mereka sebut tentang sebuah lagu yang pernah digubah, iaitu Let Children Play. Ya. Dan yang terakhir, terangkan pada mereka cara otak berfungsi dan kepentingan latih
dan latih tubi. They have to practice. Practice makes perfect. Dan message-message ini, 8 prinsip atau amalan ini perlu disampaikan kepada murid-murid agar mereka dapat bina satu pandangan yang positif terhadap sekolah, tapi ia adalah satu perkara yang melibatkan penglibatan atau tindakan oleh semua pihak, sekolah dan di rumah dan murid itu sendiri. So tuan-tuan puan-puan jangan lupa perkara ini. Mari kita lihat slide seterusnya. Always for parents, always ask your children about what he is learning, not what grade he got. Selalunya kita, macam mana markah matematik, macam mana markah Inggeris. Tapi para pakar pendidik kata, marilah kita sama-sama tanya mereka, what did you learn today? Yeah. And let him teach you, so he can see your eagerness to learn. Dan dia rasa puas, lebih puas atau dia capai sesuatu bila dia boleh mengajak ibu bapa. Dan saya pernah alami perkara yang sama dengan anak saya. Papa, let me teach you. Dia nak mengajar pula. So walaupun ada setengah perkara itu kita tahu, tapi sebagai ibu bapa kita pura-pura dengar dan memberi tumpuan kepada apa yang mereka nak sampaikan. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara penting. Semua yang saya huraikan hari ini, dan di luar sana ada banyak lagi ilmu tentang perkara ini, school pressure, dan kita sebagai guru, kita boleh membawa perubahan. Kita boleh menjadikan school itu sebagai pull factor rather than push factor. Okay. Ada orang secara gurauan ditanya bahawa pada tahun 60-an, children ran to school. Tapi bila datang abad ke-21, children run away from school. Kerana di rumah dengan gadget dan sebagainya, they tahu it is more interesting when they are away from school. So how do we get children to run to school, to come back to school? Kerana tarikannya di sekolah sepatutnya sama penting juga. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. No one can hand you experience, but they can hand you a book. Kerana buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. And remember, when we talk about school pressure, remember it's easier to build strong children than to fix broken adults. So remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih, tetapi hari ini kita ada sedikit pembentangan. Saya tak pasti kalau wakil daripada Simeo Wrexham ada bersama kita tak? Ada Puan Dewa ada di sini ke? Okey, tak apa. Ini adalah paparan. Are you here, Puan Dewa? Daripada Simeo Wrexham? Okey, kalau dia tak ada, tak apa. Biar saya saja sampaikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada 30 Oktober hingga 22 November nanti akan ada 10th International Conference on Science and Mathematics Education di Simeo Wrexham, Pulau Pinang. Dan tema dia adalah Reigniting the Passion for Innovative Teaching of Science and Mathematics in the VUCA World. VUCA World, tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, adalah akronim untuk Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous World. So tuan-tuan dan puan-puan, banyak bengkel yang akan dikendalikan oleh pakar-pakar, dan saya rasa kalau cikgu-cikgu berminat, saya akan beri nombor pegawai yang boleh dihubungi kerana mereka sediakan bayaran yang special untuk guru dan pendidik. So hubungi beliau, dan kalau saya rasa kalau ada di antara cikgu-cikgu yang berminat untuk hadir, I think this will be a good international conference dengan kehadiran pakar-pakar. Dan saya sendiri akan juga berucap dan terlibat juga dengan forum, and I'll be talking about teacher leadership. Yep. So tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil nombor ni. Nanti saya akan masukkan dalam chat juga. 013
738 2115. Harganya adalah kurang daripada RM500 untuk seminar ini, dan ia akan berlangsung untuk 4 hari sepenuhnya. Workshop, keynotes dan sebagainya. Saya ulang, 013 738 2115. Puan Dewa Nandini, tolong hubungi beliau dan saya akan masukkan nombor ini dalam sesi, dalam ruangan chat. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada petang ini. Terima kasih semua kerana dapat bersama ya pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada moderator kita untuk hari ini. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian doktor tadi, dan saya harap perkongsian doktor tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, termasuk juga saya, yang saya dapat tangkap sedikit yang kita sebagai cikgu perlu hargai, seperti doktor kata tadi, mestilah kita hargai pada murid yang mencuba, lepas tu apa saja murid yang telah berbuat baik dan buat yang terbaik, dan juga kita beri hargai juga pada murid yang utamakan belajar. Dan juga sukan kan doktor? Bukan belajar lah, sukan kan, yang masuk sukan kita boleh cuba. Macam-macam kebolehan pelajar kita ni ada kepelbagaian. In all my life as a teacher, I recognize that dah pesan perkara itu dari awal lagi. Kadang-kadang saya tahu ini pemain ini dia dari segi akademik dia okey, tapi bila sebut tentang main bola sepak, he's a fantastic soccer player. So itulah kepelbagaian yang kita ada dalam institusi, dalam sekolah atau di mana juga kita berada. Baik doktor. Dan akhirnya kita juga perlu hargai pada murid-murid yang tunjukkan peningkatan walaupun dinaik kesi kan. Okey. Terima kasih doktor. Jadi kita pun sekarang telah 38 minit. Ramai juga tak sabar ni untuk mendengar perkongsian daripada Cikgu Sarima yang merupakan guru cemerlang matematik. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan dulu beliau. Dia Cikgu Sarima Baharam. Ramai yang telah mengenali beliau dengan tajuk yang hangat, itu Designing Our Teaching Profession as Guru Cemerlang. Sekarang pun tengah sibuk. Saya rasa dah habis ke Cikgu Sarimah dari penghantaran Guru Cemerlang? Okay. Dah habis dah tu. Diorang dah sekarang ni tengah menunggu panggil, maksudnya respon lah, feedback daripada Nazir. Baik, walaupun dah terlepas. Okey, jadi perkongsian ini boleh guru-guru yang berminat untuk memohon guru cemerlang pada tahun hadapan untuk bersiap sedia untuk permohonan tahun hadapan. Dan sebelum kita mulakan, saya ingin terangkan sedikit. Cikgu Ika, saya nak jawab satu soalan biar Baik. dalam untuk semua ada soalan. Adakah guru bahasa Inggeris juga hadir yang conference dekat Simeo Wrexham? Jawapannya ialah ya. Tak kira guru bahasa Inggeris, guru geografi ke, siapa pun boleh hadiri. Right? So ini bukan terhad kepada guru sains dan matematik. Saya tak pernah jadi guru sains dan matematik. Saya pernah jadi guru sains sukan. Alright? So boleh. Sorry saya mencelah tadi. Apa, doktor, tapi I thought it was such an important question kepada cikgu-cikgu supaya kita beri jawapan yang tepat kepada semua. Anyone can join. Pentadbir pun boleh pergi. Betul, doktor, sebab ramai yang tak tahu sebenarnya STEM ni bukan untuk sains. Sebab itu saya minta pada Dr. Zalina hari ini. Saya kata, Dr. Zalina, saya nak kongsi tentang conference ini. I think it's a good opportunity. Lagi pula di Malaysia. So, terima kasihlah. So, saya harap saya dah menjawab soalan yang dikemukakan dalam ruangan chat tadi. So, it's open to everyone. Sorry, moderator. Cikgu Ika, please continue. Okey, baik, kita teruskan. CDL ini objektifnya ialah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Selain itu untuk membangunkan kompetisi guru, meningkatkan keupayaan dan juga membina jaringan. Jadi seperti biasa peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email dan disertakan semasa pendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1 jam, iaitu bermula pada pukul 3
hingga pukul 4:30. 4:30, 1 jam 1 jam setengah. setengah. Tapi sekarang ni kita ada memula 10 minit awal, iaitu slot snippet. Kita selalunya bersama dengan Datuk Dr. Mahendra. Dan perkongsian adalah secara hands-on dan sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Jadi pada akhir sesi kami akan sediakan sijil dan juga kehadiran. Jadi kami nak dengar. Kami nak dengar. Okey, diharap peserta ada yang mute-kan mikrofon masing-masing ya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan serahkan program ini kepada Cikgu Sarimah. Persilakan, the floor is yours. Okey, terima kasih Cikgu Ika sebagai moderator pada hari ini. Saya curi dia hari ini. Dia sangat busy tu sebab dia cuti belajar. Terima kasih kepada Datuk Mahendra, Dr. Zalina, para pentadbir, pegawai-pegawai PPD, rakan-rakan guru yang berada di luar sana. Saya harap hari ini saya dapat kongsikan seberapa banyak ilmu yang ada, walaupun ilmu saya tak banyak mana, tapi kepada lebih ramai rakan-rakan guru, kalau kita boleh multiple kan, okey, yang mendengar itulah jauh lebih baik, insya-Allah. Itulah harapan saya. Okey, baik, saya Cikgu Sarimah binti Baharam dari SK Setiawangsa. Saya baru sahaja 15 tahun mengajar. Untuk pengetahuan, saya berasal daripada Melaka dan sekarang duduk di Selangor, kerja di Kuala Lumpur. Begitulah. Sebab sini Selangor dengan KL tu dia dekat-dekat je. 10 minit dah sampai KL, balik 10 minit sampai Selangor. Macam itulah. Okey, saya actually saya punya degree in computer science. Saya selepas setahun saya mengikuti KPLI dalam option mathematics. Kemudian saya menyambung pengajian saya pada tahun 2012 dalam Master in Educational Psychology. Sebab masa itu kita mengajar sekolah rendah, tujuan saya nak timba sebanyak mana knowledge berkaitan dengan anak-anak kecil ni supaya saya dapat atasi dan tackle problem yang saya hadapi sepanjang saya servis. Okey, so saya memulakan servis saya di SK Taman Melati pada tahun 2008, kemudian berpindah ke SK Setiawangsa pada Jun 2015 dan sehingga sekarang. Okey, penlibatan dan sumbangan saya tak banyak, pencapaian pun tak sebanyak mana, baru 15 tahun. Jauh lagi perjalanan saya untuk sampai ke umur 60 tu lebih kurang 16 tahun lagi perkhidmatan tu. Okey, saya banyak terlibat dengan jabatan, PPD, BPK, LPM juga pernah. Itulah sumbangan sejauh mana atau semampu mana orang perlukan kita khidmat. Sebenarnya itulah yang memotivasi saya untuk terus cemerlang. Okay, and then ini adalah sumbangan yang saya letakkan ini adalah 5 tahun ke belakang. Okay, itu sahaja sikit, tapi saya harap sedikit memberi motivasi kepada rakan-rakan guru yang berada di luar sana. Okay, alright. Kita pergi kepada tajuk kita hari ini, ataupun kalau saya tengok kat sini, ini adalah persoalan yang pernah saya terfikir. Okey, bagaimana saya nak meneruskan saya punya servis perkhidmatan saya. Saya pernah terfikir, satu hari tu saya sedang sibuk menyediakan dokumen untuk guru cemerlang. Saya terfikir, kita ni dari grade 1 grade ke 1 grade saya naik. Lepas tu saya terfikir, takkan saya nak mengajar saja. Maksudnya saya hanya datang sekolah, buka buku, buat RPH and then mengajar saja. And then saya kata takkan macam tu. Kalau di swasta, sebab saya sebelum ni kerja swasta, kalau di swasta lagi tinggi pangkat you, lagi besar gaji you, lagi banyak tanggungjawab. Kita datang dengan tanggungjawab. Jadi bila macam tu saya mudah stres, bukan sebab kerja. Saya mudah stres bila tak ada kerja. Itu saya. Saya tak boleh. Saya mesti nak fikir. Tak boleh duduk diam.
Duduk diam tu nanti menyebabkan saya macam mudah untuk sakit. So saya sentiasa bawa diri saya untuk aktif. Jadi daripada sini satu hari saya dapat terjawab apa yang terfikir di fikiran saya itu melalui dokumen ini. Saya rasa ramai guru-guru yang tahu dan menjadi perdebatan sebab ketika itu seingat saya tahun 2020 di mana kita PKP, kita naik-naik, kita kena, semua orang kena buat JD, job description, kena copy. Ada yang kata kenapa perlu nak buat macam tu, kita copy paste. Cikgu sebenarnya secara psikologinya kalau kita tengok, kita copy tu kita baca. Every time kita nak copy pun kita baca. So kita bila baca at least lah sekali lalu pun kita baca, kita akan masuk sedikit apa yang kita fikir, tanggungjawab kita, peranan kita. Okey, ini adalah tugas kita. Mungkin cikgu-cikgu dah baca dan ni, tapi saya tetap kongsi untuk peringatan diri saya sendiri, untuk kita sama-sama belajar. Kita check and balance kita punya kerja buat kita. So kita daripada grade, mungkin ada yang dari grade 42, grade 39, 41, 44, 48, 52. Saya dulu masa di maktab, saya pernah kami punya pensyarah, saya dulu daripada Institut Perguruan Islam Bangi. So pensyarah saya masa ketika itu ramai pelajar guru kamilah yang daripada graduate yang masuk ke bidang perguruan. Kami diingatkan, saya mengambil benda tu sebagai positif. Kalau ada orang dia tak boleh terima, dia anggap benda tu sebagai macam peli, tapi saya tak. Pensyarah saya selalu cakap, you all nanti dah masuk ke sekolah, jangan jadi seperti kata orang graduate hanya untuk grab duit. Means that you masuk sebagai guru because you dah tak ada kerja, you dah tak ada pilihan lain. So you masuk, okay, cukup masa sampai ujung bulan dapat gaji. Itu adalah peringatan yang sering pensyarah-pensyarah di IPIS tu ingatkan saya, ingatkan rakan-rakan seperjuangan saya. Jadi bila saya fikir-fikir, tenung-tenung, saya kata takkan nak mengajar. Saya fikir apa yang perlu saya buat untuk saya sentiasa cemerlang. Bukan cemerlang kerana title saya guru cemerlang. Bukan. Macam mana kita nak ni? Sebab tu saya memilih tajuk Designing Our Teaching Profession as Guru Cemerlang. Sebab banyak cerita-cerita, banyak kata-kata orang di luar sana, aku buat je semua kerja tapi aku tak perlukan pun tentang title tu, guru cemerlang tu. Tak perlu. Sebab dia rasa dia buat, memang betul. Okey. So tapi hari ini saya kongsikan supaya kita, macam mana saya dan rakan-rakan guru yang ada di dalam ini untuk kita acuankan kita punya kerjaya supaya kita buat tu sentiasa cemerlang. Penghargaan itu datang selepas itu. Jadinya ini cikgu sekali lalu, semudah-mudahan apa yang saya sampai ini menjadi teguran untuk diri saya sendiri dan juga menjadi peringatan untuk rakan-rakan yang ada supaya kita tidak terlepas pandang dengan grade yang kita ada, dengan gaji yang kita terima, adakah kita dah mainkan peranan kita. Contoh, pada grade 41 kita hanya pelaksana. Faham, tahu tugas dan tanggungjawab, kita nak menyindir dan membimbing. Okey, membimbing pelajar kita. Okey, sebab kalau dah naik 44, okey, tugas tanggungjawab tu nak buat apa? Setemampu kita boleh dah nak selesai masalah. Okey, dah naik grade 44 pun saya masih baru lagi. Saya tak tahulah nak buat ni. Saya tak tahulah nak buat ni. Tak boleh. So kita tak boleh always say that kita tak tahu. Tak tahu tu tak apa. Tapi tak mahu mencuba. Sekarang knowledge tu semua di hujung jari. So kita nak cari macam mana? Macam mana kita nak buat benda tu? Okey, so bila dah grade 48, dah kena Melaka Educated Girls, masalah organisasi, dah mula bantu. Ni kadang-kadang kita cakap,
Pentadbir nak suruh kita je buat. Kita yang buat. Sedangkan dia orang punya tugas. Okey, betul. Saya sendiri pun berhadapan situasi begitu. Tetapi bagaimana kita nak change kita punya mind untuk jadikan benda tu satu yang positif. Saya tipu kalau saya kata saya tak mengeluh. Saya mengeluh juga kadang-kadang. Tetapi saya cepat-cepat turn balik supaya benda tu jadi positif. Oh, aku kena buat ni sebab nak untuk tambah ilmu. Sometimes saya, rakan-rakan saya di sekolah pun tanya, kadang-kadang sebenarnya saya tak ada pun ilmu tu. Tapi saya suka bila orang bertanya dengan saya, dia sebagai satu titik atau point untuk kita trigger. Oh, knowledge ni aku tak ada. Aku kena cari. So itu yang saya fikirkan. So kita ni bila dah 48, kita jadi pembimbing dan mentor tak? Jangan pula kita dah 48 kita kata, alah saya dah buat dah dulu masa saya muda-muda. Masa muda dia kata, alah kita baru lagi, tak gerti lah nak buat. Macam tu. Tapi bila dah 48, dah sepatutnya kita jadi pembimbing dan mentor, kita tak nak buat. Sebab tu sekarang saya perhatikan SPI baru, kalau tak silap saya, guru-guru yang 48 dia kena pegang jawatan seperti ketua panitia. Tu yang saya tahu. So dan begitulah juga sebagai grade yang berikut 52 peneraju perubahan. So macam mana kita nak bawa perubahan kepada sekolah kita? Ada orang kata, alah cikgu je kot kat sekolah. Kat sekolah kalau kita dah grade 52, gaji dah besar. Sebenarnya ia datang dengan tanggungjawab dan amanah. So kita memang kena buat. So kita tengoklah di mana level kita. Adakah kita ni peneraju perubahan? Atau kita ni penggerak hasutan. Oh, tak buat hasut kawan-kawan ni. Tak boleh. Kita kena fikir. And then kita jadi dah grade berikutnya. Sebab tak mustahil ya sekarang di sekolah rendah juga sudah ada grade 52. So ke depan dalam 5 tahun lagi mungkin dah ada yang grade 54. Dan mungkin juga ada yang grade 54 sekarang. Apa yang kita boleh fikirkan? Apa yang kita boleh bantu untuk organisasi? Sebab nama organisasi dia tidak akan bergerak dengan sendiri. Dia kena ada dia punya tim dia. Dia kena ada dia punya tangan-tangan yang memegang untuk kita terus maju ke depan. Okey, ini nak bercerita tentang yang macam saya cakap tadi. Orang ni kata dia buat semua benda. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita post dekat Facebook. Dia orang yang apa yang dia post tu sangat hebat. Tapi last nanti ada yang tulis, saya guru biasa. So, benda-benda tu kadang-kadang ada setengah orang dia memandang ia sinis. Maksudnya, saya sendiri, masa saya dapat guru cemerlang, saya punya posting tu ada seorang hamba Allah menulis dekat bawah tu. Kita fokus kepada kerja buat kita seikhlas hati. Means that dia tak perlulah guru cemerlang tu. Saya akan share hari ini bagaimana saya gerak, saya design diri saya design kerjaya saya yang mana ia sebenarnya bukan menjadi kerjaya utama yang pilihan hati saya. Bukan. Saya tak terfikir pun nak jadi cikgu. Tak. Orang kata tak nak pun. Punyalah sombong dulu kan. Macam itulah katanya. Biar kita kata diri kita. Okey, so sebagai guru akademik, kita ada ini adalah laluan kerjaya kita. Ada dua. Pertama laluan kerjaya PDP dan kedua adalah laluan kerjaya kepimpinan. Ada orang dia kata, dia tak nak jadi PK, dia tak nak jadi guru besar, dia tak nak. Tak apa, fine, jadi cikgu biasa. Tapi ingat, guru besar ke ni ke sama guru akademik, tetapi laluan dia ke arah kepimpinan. Yang kita yang tak nak ni tadi, kita adalah laluan PDP sebagai guru. Dia adalah pensyarah, guru kaunseling, SISC plus. So benda tu kena tengok laluan kita. Seterusnya kita pergi, apa tugas kita?
saya ambil contoh satu. Dalam bidang keberhasilan utama kita ada 4. Pertama ni pemudah cara pembelajaran dan pentaksiran. Itu paling core business kepada guru-guru. Seterusnya sebenarnya ada lagi dalam ni iaitu melibatkan co-curriculum. Kita tak suka bahagian sukan sekalipun, kita memang kena buat kerana deskripsi tugas guru akademik itu merangkumi kepada co-curriculum. Kena juga. Nak tak nak kena buat. Tak suka pun kena buat. So macam mana kita nak jaga diri kita untuk kita ikhlas melakukan benda-benda ni. Ikhlas ni subjektif cikgu. Sangat subjektif. Bergantung kepada diri kita, bergantung kepada orang pandang macam mana. So kalau berada di grade 48, kita sepatutnya dah boleh merangka panduan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok yang grade 48, 44 dia dah mula dipanggil PPD, jabatan BPK. Kita dah kena ke arah itu. Kita jangan pula kata kawan-kawan kita, dia tu asyik keluar. Kita punya profession keguruan ini tidak sama seperti dulu. Seingat saya kecil-kecil saya tengok cikgu saya sentiasa ada kat sekolah. But now tak. Dan kita jangan jumutkan kita punya pemikiran bahawa orang yang berada di sekolah mengajar saja itu paling ikhlas, paling halal rezekinya. Tak boleh. Kita kena ingat setiap daripada kita selagi dia pergi kepada bidang pendidikan, kerja buat dia adalah yang halal. Jangan risau. Jangan betul. Sebab tu ada silibus nak kena kejar, faham. Saya pun faham, saya pun pernah menghadapi situasi macam tu. Okey, so sebagai pembimbing, kita tengok kat sini pelaksana, penggerak, pembimbing. Kita dah buat tak benda tu? Dan kadang-kadang kita kata, tak nak lah, aku ni baru grade 48 nak bimbing je. Tak nak buat perubahan. Orang suruh bagi idea, tak nak, nantilah tunggu naik grade 52 baru nak bagi idea. Janganlah macam tu. Saya suka bergerak setapak ke depan. Bagaimana dari saya mula bekerja, bagaimana kerja buat ataupun tugasan yang diberi pada saya menjadikan saya sentiasa berfikir setahun ke depan. Itu sekejap lagi saya sharekan. Ini adalah benda-benda yang fakta, tapi cuba lihat di sini. Kita selalu kata, penatlah aku dah malas nak buat kerja, aku dah nak low profile je konon-kononnya. Low profile sampai low terus. Cari-cari tak jumpa, cikgu ni tak nak buat, low sangatlah. Aku buat kerja dah bertahun-tahun tak dapat. Ini pun menjadi isu APC. Tak apa cikgu, saya pun dulu tak pernah fikir pun pasal APC. Lepas tu kita pula bila tengok orang tu buat, nampak dia tu guru cemerlang, dialah ni, dialah tu. Nak lagi sakit hati kawan kita, kita kata biarlah dia guru cemerlang. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh. Dan kita pula kalau dah guru cemerlang macam saya, lah tu pun tak boleh buat. Sebab tu tak cemerlang. Kita cakap orang pula macam tu. Tak boleh juga. So kita kena fikir, buat ni kena ikhlas. Tak perlu guru, ada orang cakap macam tu juga, alah buat je lah, tak payah nak guru-guru cemerlang ni. Tak payah. Sebenarnya cikgu, apa yang saya nak sharekan hari ini tentang guru cemerlang yang bukan yang kita mohon tu melalui pangkat ke apa. Tapi bila saya hari tu saya sharekan posting tentang apa yang saya nak share hari ini, ramai yang follow saya, yang share tentang perkongsian saya tentang permohonan guru cemerlang. Jadinya insya-Allah hari ini saya tetap share juga. Tapi saya nak rakan-rakan yang ada dalam ni sentiasa fikir bagaimana untuk sentiasa cemerlang. Okey? So kita sama-sama cikgu, saya pun kadang-kadang bercakap untuk motivate diri saya sendiri. Okey. So kalau kita lihat ni, inilah saya cikgu, 15 tahun dulu. Saya face banyak sangat battles dalam life saya. Dalam kehidupan saya sebagai guru. Cikgu, saya baru bekerja, kalau tak silap saya, 14 hari saya bekerja, saya telah didatangi parent di sekolah. Masa tu parent yang tidak puas hati sebab kononnya saya mengeluarkan anaknya waktu rehat lambat.
Dan ketika itu saya mengandung. Saya kata, takkan saya lambat. Rupanya bila diselidik, anak tu memang jenis makannya lambat di kantin. Saya tak keluarkan lambat. Maknanya saya keluarkan awal. Tetapi kita ada cikgu. Bila kita baru ni, kita akan berdepan dengan rakan guru yang pelbagai. Ada yang berpihak pada parents. Ada yang berpihak pada kita. Saya berdepan dengan situasi yang berpihak kepada parent. Tapi saya sahut cikgu. Saya sahut cabaran itu untuk saya bina kerjaya saya. Kerjaya yang saya tak cinta dulu. Saya tak suka. Bukan tak suka. Saya tak terfikir untuk mahu jadi cikgu. Okey? Sangat berharga bagi saya kerana guru itulah, cikgu itulah, title itulah yang mendidik saya pada hari ini. Jadi orang yang sabar, orang yang sentiasa cuba untuk positif. Walaupun sometimes saya juga berdepan dengan suasana yang sangat negatif. Okay, alright. So saya kongsikan sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Betul. Kita diberi ni untuk kita. Tapi bagaimana kita berfikir untuk kita buat tu? Itu kita kena usahakan, kena fikirkan. Okey. Kita tidak berlumba dengan siapa pun. Setiap hari saya selalu fikir macam tu. Walaupun cikgu kadang-kadang saya cakap jujur, saya sendiri pun bila tengok orang berjaya, saya kata, ya kenapalah. Macam baru-baru ni, saya mohon HLP cikgu. Saya dah all out, saya dah begini. Tetapi bukan berpihak pada saya. Saya tak tahu apa yang Allah susun untuk saya ke depan. But now slowly saya nampak ada something yang istimewa Allah nak bagi. Saya tak dapat. Kecewa memang kecewa, tetapi saya belajar untuk redha. So, kita kena percaya Allah bagi, Allah hantar sesiapa pun dalam hidup kita, tiada yang sia-sia. Okey? Terusnya, bagaimana untuk kita cemerlang dan kekal cemerlang tanpa guru cemerlang? Cikgu, saya orangnya sebenarnya daripada saya mula bekerja, saya memang suka filing. Actually saya kerja swasta dulu, saya terlibat dengan tender project. Company nak contohlah company saya dia deal dengan Telekom Malaysia untuk dapat project million and billion. So kami kena buat filing. Sebab tu saya buat filing. Kalau orang tengok sharing saya tentang guru cemerlang, file saya 11. Ada orang kata tak payah share lah sebab nanti orang terus takut nak mohon guru cemerlang. So, tapi sebenarnya itulah diri saya. Dari hari sampai hari ini, saya ada satu file yang saya simpan surat pertama saya dipanggil memberi khidmat kepada jabatan. Memang saya simpan sampai sekarang. Saya diberi oleh guru besar untuk isi Mahacakri. Saya pernah cikgu, dulu tak susah sekarang. Dibagi je seperti siapa. So saya punya nama ada, tetapi saya hantar. Tapi walaupun sebenarnya saya tak layak pun. Tetapi bila pentadbir kita beri, kita cuba. Bukan untuk kita menang, untuk kita dapat award tu, tapi sebagai ilmu dan pengajaran buat kita. So macam mana nak kekal cemerlang, cikgu? Kita kena sentiasa susun. Okay, kita study apa yang kita nak buat. Okay? Kita kena, nak cemerlang tu, kita kena sentiasa lupakan apa yang kita dah sumbang. Kita jangan cakap, oh aku dah buat ni, jangan. Kita lupakan, dah buat biarlah. Dan kita buat apa? Kita kena selalu bertanya diri kita, apa lagi yang kita tak sumbangkan? Kita dah buat tak ni? Kita dah buat tak ni? Kenapa orang boleh buat, kita tak boleh buat? Tapi bila kita dah buat, kita lupakan. Seolah-olah macam kita tak pernah buat apa-apa. So, jadi kita sentiasa mencari sesuatu yang, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Itu yang saya lah. Tapi itu yang saya ajar, cuba diri saya. Sebab tu kalau dulu saya tak boleh terima, saya tak dapat. 2 kali saya mohon HLP, saya tak dapat. Saya tak boleh terima cikgu. Tetapi saya kata tak apalah, ada benda yang baik Allah nak susun. Cuma kita nak sabar ke tidak, sabar ke tidak. Okay? Alright, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu bukan untuk reward. Ini
Guru saya pesan kat saya, kita kena buat bersungguh-sungguh. Sesuatu yang kita buat tu buat sungguh-sungguh, bukan untuk reward, tapi kita buat sampai kita dapat reward. Maksudnya buat tu buat je lah. Buat ni. Semua yang kita buat terbaik. Buat ni terbaik, buat ni terbaik, buat ni terbaik. Buat sehabis baik yang kita boleh. Cikgu, kalau orang lain punya pandangan, kita buat dah terbaik pun, kalau orang yang ada sisi negatif dia tetap akan cari sikit. Walau apa pun, alah, dia tu nak show off lah. Dah ke situ pula. Kita tak share, dia kata kita kedekut. Kita share, dia kata kita nak show off. Begitu, kehidupan tu biasa. So, buatlah sampai kita dapat rewards. Rewards tu akan datang secara sendirinya. Okey, ada ups and down. Hari ini saya sharekan bagaimana saya up and down dalam dunia pendidikan. Cikgu, saya pernah melalui satu fasa, saya nak berhenti pada umur 40. Saya kata, okey, syarat nak dapat pencen, servis 10 tahun, umur 40. Itu memang target saya juga. Apa yang saya share di sini adalah kisah teladan. Sebelum cikgu eager, mungkin ada yang eager nak dengar tentang bagaimana saya buat dokumentasi Guru Cemerlang. Cikgu, sebab kita buat cikgu, kadang-kadang kita tak dapat pun. Tak dapat. Mohon Guru Cemerlang, orang dah cerap, datang, tak dapat. So, kita kecewa ke cikgu? Tak boleh kecewa. Oh, mungkin orang kata, alah dia cakap bolehlah, dia buat sekali, dia dapat. Betul. Tapi ada fasa cikgu, saya pernah mohon bawa dokumen saya pergi dengar Cik Wan Sidki punya penerangan tentang Guru Cemerlang. Excited ni, semua dah siap dah. Dan dia buat ni. Saya tunjuk kat dia, saya bagi tarikh saya ni. Cikgu tak cukup. Sehari je cikgu. Sehari. Dia kata tak boleh ke ubah sistem. Tak boleh katanya. Sehari. Tapi saya belajar untuk terima, untuk ni. Saya kata mungkin ada yang lebih baik. Bagus juga mungkin ketika itu, mungkin ada benda yang saya kena ni. Okey cikgu, ini kisah dan teladan saya. Saya bermula daripada IPIS cikgu. Sebenarnya IPIS tu, Institut Perguruan Islam Bangi tu, dia di situlah mendidik saya menjadi jiwa seorang pendidik, jiwa guru. Saya berulang-alik dari rumah ke sana, saya diingatkan. Pertama cikgu, apa yang cikgu saya ingatkan, mudah-mudahan apa yang saya share, cikgu-cikgu buat ke depan menjadi ladang pahala untuk saya, untuk guru-guru saya. Okey, di IPIS mereka ingatkan. Ada satu hari saya ke IPIS, ada program katanya, saya dah sampai, baru sampai 5 minit katanya batal, saya balik. Sangat kecewa, macam nak marah sebab kita dah penat. Tetapi dia pesan, Cikgu Sarimah, nanti pergi ke sekolah, cikgu akan berdepan situasi ad hoc ni, sentiasa ada. Sentiasa ada. Orang cakap ni, dia cakap ni, itu semua sentiasa. Tapi saya dah set. Okay, saya pun kata, okay, ni masuk sekolah, kena ada pemikiran macam ni. Jadi saya sentiasa bersedia. Walaupun cikgu kata sedia tu takkanlah kita boleh terima semua. Tak. Kadang-kadang saya pun ada juga saya mengeluh. Cakaplah awal-awal. Tadi tak nak cakap. Tadi tak nak suruh. Semalam tak nak suruh buat. Mengeluh. Biasa. Okey. Cikgu, kemudian saya masuk posting di SK Taman Melati. Cikgu, baru 2 minggu ke 3 minggu saya masuk. Saya dapat satu panggilan daripada Jabatan JPWP KL. Panggil, telefon, mungkin dia tengok background saya, computer science. Okay, call untuk bangunkan satu sistem di jabatan, iaitu di bahagian peperiksaan kan, dipanggil e-cert, sistem e-cert. Saya buat bersama tim-tim tu, ada cikgu, sekolah rendah, kami 3 orang, 4 orang pegawai di jabatan, dan adalah dia punya ni. So dari situ saya belajar cikgu. Takut cikgu, dapat surat, saya tanya dengan arwah guru besar. Saya ambil, mohon sedekahkan Al-Fatihah buat mantan guru besar saya, Tuan Haji Fuad. Okey,
Right. So dia yang beri kelulusan. Saya pun pergi kat dia. Saya kata, cikgu, saya dapat call dari jabatan untuk buat sistem. Dia sangat positif. Dia kata apa? Cikgu, pergilah. Dia kata sebab saya tak tahu cikgu ke depan akan jadi apa. Adakah guru sahaja atau bagaimana? Tapi hikmatlah cikgu, berilah knowledge yang cikgu ada untuk memberi manfaat pada orang lain. So dari situlah saya mulakan. Okey. Kemudian tahun pertama kita masuk tu tak adalah kita dilantik. Jadi ni tahun kedua tu saya seolah-olah rasa kita ni macam kambing hitam. Orang ni pentadbir nak jadikan kita untuk selesaikan masalah ni. Okey, saya dilantik sebagai penyelaras SPBT. Orang tak suka, orang tak, itu biasa. Saya kena. Tapi apa positif yang saya dapat dalam penyelaras SPBT? Saya sentiasa belajar bergerak setahun ke depan. Kenapa? Sebab cikgu, hari ni sampai buku, sekolah mula buka, kita dah mula fikir enrollment tahun depan. Kita dah mula gerak untuk tahun depan. So, saya suka. Di situ bila otak saya bergerak, orang kata sel-sel otak berhubung, banyak benda yang saya hasilkan. Ada tak cabaran? Ada. But alhamdulillah apa yang saya tinggalkan di Taman Melati masih kekal seperti apa yang saya tinggalkan. Alhamdulillah, sangat-sangat cikgu. Kemudian saya melangkah kepada inovasi. Orang kata tak payahlah inovasi ni, buang masa. Cikgu, kalau kita tak fikir inovasi, setiap daripada kita guru-guru mesti ada otak untuk inovasi tu. Maksudnya ada selit sikit dalam otak kita tu, ada portion untuk innovation. Mesti ada. Cuma cikgu nak ketengahkan ataupun tidak. Wajib ke? Tak wajib cikgu ketengahkan. Tapi perlu tak? Itu yang kita nampak sekarang. Kita bila ada masalah, okey, prestasi tak ni, apa intervensi yang cikgu buat? Itulah dia. Saya melangkah seterusnya menjadi JUSPBT. Di sinilah saya mula seronok berkongsi. Saya share macam mana daripada bilik yang kotor, bilik yang macam ni, saya bangunkan, saya buat satu flow kerja yang menjadi ikutan kepada guru-guru yang lain. Okey. Kemudian dalam tahun keempat, saya posting 2008, 2012, saya kena pergi KDP 14 minggu cikgu. Sebab saya bukan guru option bahasa Inggeris, tapi saya kena mengajar bahasa Inggeris. So saya kena pergi. Apa yang bagusnya KDP 14 minggu ni cikgu? Saya pergi, masa tu jugalah saya dapat tawaran untuk menyambung master. Di mana di UIA. UIA perlu English. English saya not really good. Tapi saya cabar diri saya. Okay, saya cabar diri saya untuk masuk UIA. Sebab apa? Tujuan saya nak improvekan saya punya English. Dan saya pergi KDP 14 minggu, pensyarah kata, you punya English ni you kena ambil balik. Cikgu, 2012 saya receipt paper SPM untuk bahasa Inggeris. Setelah 97 last SPM, 2012 saya ambil semula. So tanpa pergi kelas, tanpa apa, saya study. So saya KDP ini juga mendidik saya untuk buat seikhlas hati saya. Okey, memang pernah cikgu, pagi saya pergi ke ELTC. So saya pergi sana. Lepas tu habis sesi kat situ pukul 4.30, saya bergegas balik rumah bersiap-siap kelas saya di UIA pukul 6.30. Habis malam pukul 10. Pukul 10 habis cikgu, stay buat assignment yang KDP tadi. Waktu di KDP, sambil-sambil tu buat assignment yang malam untuk kelas bahasa Inggeris. Isnin sampai Khamis ada kelas. Begitulah kehidupan. Penat ke cikgu? Penat. Tetapi bagaimana saya urus, alhamdulillah saya ada keluarga yang sangat support. Suami yang sangat support, anak-anak yang sangat-sangat support. Okey. Kemudian cikgu, saya terlibat dengan Linus. Dulu ada Linus cikgu. Linus tu lah. Ya. Ada yang bertanya tu, umur berapa buat master? Saya buat master, umur saya, 33, kalau tak silap.
33 saya buat. Lama cikgu, saya buat master 5 tahun. Jangan ni lah, saya 5 tahun saya buat sebab part time. Saya habis, saya di Taman Melati, saya buat, saya last kelas di situ, tapi saya berpindah ke SK Setiawangsa. SK Setiawangsa dulu kami sebulan 2 kali memang wajib kerja. So, saya terkandas seketika setahun tak menulis. Sebab saya ni orang yang skema, kena duduk kat meja, tulis macam tu. Tak boleh sambil-sambil atas katil, buat tak? Memang tidur jawabnya. So, saya buat master. Orang, saya ni, masalah saya belajar je, saya beranak. Orang lain tak, saya belajar, saya beranak. Anak sulung saya degree. Anak kedua saya penghujung degree. Anak ketiga saya penghujung KPLI. Orang kata tak boleh mengandung, saya tak tahulah dia nak mengandung juga, tak tahu. So saya ni, anak keempat saya penghujung saya punya master. Saya habis, saya bersalin, saya tanya dengan pensyarah, kata saya ada satu je kelas lagi. Saya masa tu mixed mode, ada kelas, ada thesis macam tu. So saya pergi hari ke-40 cikgu, saya dapat cuti 3 bulan masa tu. Hari ke-40 cikgu dengan Kak Stokin, dengan bawa pam susu, pergi kelas. Bilik dalam sejuk, menggigil-gigil nasib baik tak bentan. Macam itulah. Tapi sebab kegigihan. Sebab saya ni cepat bosan. Saya akan release saya punya stress dengan study. Tu yang saya dah gigil-gigil dah. Cikgu Ika dah kata, jom ikut dia. Saya kata kejap. Saya kata, nanti saya ikut dia. Saya kata, tapi sebab dia buat full time. Kata tak apalah, at least dialah yang bantu saya nanti. Dia akan senior saya. So saya kena ikut dia. Okay. So macam itulah cikgu belajar. Saya pergi bergulang. Apa yang saya story ni bukan untuk cikgu-cikgu. Saya tahu semua orang menghadapi orang kata apa, mental health tu. Kita stress sana kawan begini, tapi macam mana kita nak bawa diri kita. Jadi saya usahakan cikgu. So bila saya buat master, lama cikgu, 5 tahun. Saya hampir give up. 2016 bulan 1, kalau saya tak silap, mak mertua saya meninggal. Bulan 3, bapa saya meninggal. Masa tu memang saya tak nak buat. Pensyarah saya call. Supervisor call, dia kata, Sarimah, you punya ni tinggal writing je. Saya dah collect, saya buat kualitatif. So, saya dah collect data lah. Tinggal nak menulis. Memang tak buat lah. Dia kata, Sarimah, saya nak bersara. You kena buat, or else you kena tukar supervisor. Tapi itulah kan, sebenarnya cikgu dalam hidup kita ni, Allah yang susun. 2017, saya kena jadi RO untuk peperiksaan luar negara. Peperiksaan University of London. So, saya jadi RO. Kami kena stay kat situ. So, pengawas-pengawas akan ambil soalan. Lepas tu, saya sebenarnya bolehlah nak ke mana-mana. Tapi saya tak, cikgu. Saya duduk dalam bilik kebal tu. Saya duduk menulis. Cikgu, setahun tadi saya tak sentuh. Saya siap 3 hari, cikgu. 3 hari boleh siap. Punyalah gigih, punyalah skema, nak duduk dalam kat meja buat kerja kan, dia tak boleh santai-santai tu. Siap cikgu, saya hantar pergi tengok plagiarism, UAE masa tu 11 kot dia nak. Macam tu lah, saya masa tu 15 ke berapa. Duduklah cikgu, type lagi, buat lagi sampai habis. Alhamdulillah 2017 selesai. Lama cikgu, anak pun dah pandai dah. Ni. Okey, so cikgu kita kena belajar terima, buat dan baiki. Ni yang saya kata tadi, saya nak bersara umur 40 cikgu. Masuk sekolah baru, stres. Macam-macam cabaran. Tapi sekarang ni Alhamdulillah berkat daripada sabar. Okey, cikgu saya pernah berhadapan dengan guru yang sangat memberi saya tekanan. Tapi saya dapat tips dalam saya tu, kalau cikgu lepas ni ada berhadapan dengan situasi macam tu, cikgu buat apa? Saya pernah cikgu, saya buat, kita bacakan Al-Fatihah kepada orang yang menganiaya kita tu.
ataupun menyakitkan hati kita tu, kita baca Fatihah untuk dia. So, wah, hebat cikgu. Cikgu ni dia kata saya kecewa tak dapat HLP. So, master sambil mengajar. GOT, bagus cikgu, tahniah. 2 tahun siap. Saya memang tak mampu cikgu. Memang tak mampu. Tak kuat semangat lah tu. Maksudnya macam tak ni. Dah nak give up dah sebenarnya. Tapi begitulah susunan Allah untuk kita. Ada sebab, tiada yang sia-sia. Okey cikgu, me time. Kalau saya cakap kat sini me time, sebenarnya saya berfikir nak cakap ke tak cakap. Saya takut orang ingat kita nak show off. Tapi cikgu, saya niatkan supaya bila cikgu berhadapan dengan situasi yang sangat genting, cikgu buatlah seperti apa yang saya lakukan. Cikgu, saya syukur saya ada suami, anak-anak yang sangat faham. Mereka akan beri saya masa me time dari maghrib sampai ke isyak. Cuma sekarang saya ada kelas tuition, so saya habis saya start kelas, lepas tu saya akan sambung selepas kelas nanti. Me time dia cikgu, saya akan buat insya-Allah setakat ni 90% konsisten. After maghrib, saya memang akan buka Quran. Saya akan baca. Pertama sekali orang kata baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat. Saya tak baca penuh, saya baca 10 awal 10 akhir, tapi saya buat setiap hari cikgu. Setiap hari saya baca yang itu, dan start daripada situlah cikgu saya rasa saya kurang berdepan dengan fitnah orang. Orang nak dengki ke, orang nak apa ke, kurang. Itu yang saya buat. Lepas Kahfi 10-10 tu, saya buat apa? Saya baca surah Waqiah. Waqiah tu saya baca. Cikgu, rezeki saya tak pernah putus. Saya, kalau cikgu, rakan-rakan yang kenal saya je. Saya memang banyak cabaran. Allah pernah duga saya, suami saya pernah kena mild stroke. Tapi saya kuat semangat. Saya kuat. Benda itulah yang buat saya kuat. And then satu lagi yang memang saya cuba usahalah. Walau macam mana pun caranya cikgu, sebelum cikgu tidur, bacalah surah Al-Mulk. Mesti baca. Baca. Lepas tu, nak tidur. Sebelum cikgu tidur, cikgu, kalau kita rasa kita tak larat nak bangun tengah-tengah malam, it's okay. Cikgu sebelum tidur, buatlah. Cikgu lepas main isyak je, cikgu terus buat apa? Cikgu terus nanti buat solat sunat lah. Ba'diyah tu. Lepas tu cikgu buat sunat taubat. Cikgu buat sunat witir. Cikgu buat. Dan saya pernah dengar Dr. Fazilah Kamsah yang bagi tu yang saya buat. Cikgu, buatlah istikharah tu hari-hari. Bukan bila cikgu berada dalam terpaksa memilih tu baru cikgu nak buat. Tak. Cikgu buat hari-hari. Supaya bila cikgu berdepan, macam contoh kita kat sekolah, tiba-tiba nak ni, Allah macam mana sebenarnya nanti Allah akan susun cikgu punya perjalanan tu, yang cikgu buat tu, itulah dia. So, sebab kadang-kadang benda tu ad hoc kan. Macam saya kata, kita pergi sekolah, sentiasa ada benda ad hoc. Tapi Allah akan susun. Sangat baik. Tu cikgu cuba. Ini apa yang saya dapat dari ilmu daripada cikgu saya yang berada di IPIS. Kalau tak kerana saya seorang guru, saya tak akan jadi macam ni. Saya tak akan buat benda tu. So, itu yang saya buat. So, setiap hari, cikgu jangan lupa sedekah subuh. Buat. Niat, minta apa? Minta supaya Allah lindung kita sekeluarga dari kekecewaan dunia dan penyesalan akhirat. Kekecewaan dunia tu macam apa yang saya cakap, saya tak dapat HLP. Kalau ikutkan memang saya kecewa. Tapi takkan Allah tak beri kita tu, sebab kita dah minta kan. Kita tak nak minta Allah lindung dari kekecewaan dunia. So bermaksud dia tak bagi, kenapa kita nak kecewa? Mesti ada benda yang lebih baik yang kita boleh bantu, boleh ke depan.
So kena kuat. Benda-benda yang tu bukan cakap sebab kita bagus tak. Saya pun ingatkan kadang-kadang aku ni pesan kat orang buat. Kadang ada masa tak saya tertinggal, ada cikgu. Tipu kalau saya kata tak ada. Sebab tu saya kata 90% saya buat, 10% tu kadang-kadang lara lah kan manusia. So benda tu cikgu cuba buat, and then cikgu pensyarah saya pesan. Saya ingat masa tu kita orang dekat OD, dekat IPIS tu, pensyarah tu cakap, cikgu masuk ke sekolah besok, cikgu jangan tinggal solat duha. Ya Allah, hai. Pensyarah tu, saya ingat lagi, nama saya tak ingat tapi saya ingat wajah dia, memang dia cakap, buat. Sehina-hina kita buat 2 rakaat. Itu dia cakap lah. Tapi saya kata, ya Allah, hai. Dulu, saya usaha cikgu. Waktu rehat saya memang saya jarang makan lah. 20 minit kalau cikgu betul-betul, sebenarnya cikgu boleh buat 8 rakaat. Boleh buat. Boleh buat cikgu. Paling tidak pun buatlah 2. Saya pernah cikgu, ada guru bercakap dengan saya, masuk kelas tu, masa tu relief. Masuk kelas tu wajib. Solat duha tu sunat. Okay, fine. Saya faham. Saya terima. Betul cikgu, cikgu janganlah pula nanti waktu jadual cikgu pergi solat duha. Jangan macam tu pula. Yang kita nak mencari yang halal tu wajib. Okay, alright. Ada yang kata tak dengar suara. Okay, dan cikgu, so ini yang ditunggu-tunggu. Saya tahu ramai yang menunggu untuk benda ni, untuk saya kongsikan setengah jam yang akhir ni. Saya akan bantu cikgu. Cikgu susunlah perjalanan kerjaya cikgu sentiasa untuk positif, untuk cemerlang. Buatlah sungguh-sungguh cikgu. Kadang nak sungguh, nak perfect tu kadang ada je cabaran. Ada je, hentaman tu biasa. Sangat-sangat biasa. So, ada yang kata Hana nak pencen cikgu 5 tahun lagi. Saya 16 tahun lagi. Terlalu lama bagi saya. Siapalah saya untuk buat kalau saya tak pegang pada Allah. Itu yang memang kena ni lah. Memang Allah lah yang bantu, yang mudahkan. Macam minggu ni cikgu, jadual saya sangat-sangat padat. Saya buat apa? Hari Ahad tu saya kata, ya bari. Saya baca tu 40 kali. Saya kata, ya Allah, aku serahkan segala urusan aku pada minggu ini untuk kau atur dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Walaupun ada tiba-tiba saya terlupa ada meeting online. Saya on, hari tu saya dengar Cikgu Ika nak pergi Putrajaya. Ada meeting online. Tak ingat. Masuklah Cikgu Ika, dia pun dengar lah saya punya meeting. Dari 2:30 masuk, saya punya part tu 4:40. 2 minit je. Tapi itulah dia perjalanan hidup kita. Kita dalam hidup kita, benda yang paling kita sukar untuk beriman adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu benda paling susah. Bukan saya cakap cikgu, saya cakap diri saya. Paling susah beriman kepada qada dan qadar. Sebab nak reda, nak uni, memang sangat-sangat susah. Alright. So, bagaimana cikgu? Saya buat untuk dokumentasi guru cemerlang ni. Bagaimana saya lakukan? Cikgu sebab macam tadi saya cakap, saya ni orang yang suka filing. Saya memang dah buat dah cikgu, memang dah ada. Saya susun surat masuk, surat keluar, surat panggilan mesyuarat, lantikan, pengesahan jawatan, saya buat. Dan saya ada sijil-sijil. Sijil-sijil saya dah tebal macam ni dah cikgu. Nasib baik dia nak yang 3 tahun ke belakang je. Kalau tak nak bagi penuh. Tapi bagaimana kita buat, cikgu bila cikgu kena keluar, cikgu cubalah ganti kelas cikgu. Itu yang saya buat cikgu. Saya kena keluar. Saya masa dulu ada UPSR lah cikgu. Saya tak balik ke kampung sangat cikgu. Saya memang ganti kelas. Saya kena pergi outstation, balik saya ganti 3 jam kelas. So cikgu buatlah nanti. So untuk dokumentasi wajib ke 11 file, tak wajib cikgu. Dia sebenarnya cikgu letakkan file tentang diri cikgu tu tadi. And then cikgu punya file lain adalah yang paling penting sebab kita nak mohon untuk contoh subjek kita. File yang itu yang penting. Dalam tu ada
head count, ada pencapaian, apa kerja buat cikgu, program-program yang cikgu jalankan untuk ni. Ini cikgu yang cikgu nampak gambar ni. Masa saya isi borang tu, borang-borang tu kan kita kena simpan dekat guru besar kan. Saya buat saringan. Saya dengar macam sebab saya tak boleh. Okey. So apa yang saya buat cikgu Zawani kot ya. Okay, thank you. Sorry. Okay, so saya buat apa cikgu? Benda tu ada orang letak dalam file kan cikgu. Saya jilid jadi macam buku. Seronok cikgu. Akhirnya dia jadi satu kenangan buat kita. Dia boleh ni. So saya jilid macam buku. Ini adalah kita punya yang isi borang tu. Bila kita borang, dia ada nak dia punya attachment tu kan. So saya semua sekali dalam ni. Borang, dokumen-dokumen yang dikehendaki. Okay? Alright. Ini yang saya buat untuk file-file lain tu cikgu. Ni kan, file manager ni semua berkait dengan saya. Isytihar harta, lantikan. Benda ni ada jual cikgu. Tapi hari tu ada orang tanya saya, yang putih label tu buat macam mana? Saya beli kertas stiker cikgu. Beli kertas stiker, cikgu design lah dia pakai Excel ke, cikgu letak kat situ. So sebenarnya saya bersyukur, saya kata kenapa saya kerja swasta tu memberi ilmu kat saya. Inilah ilmu filing ni lah yang saya dapat masa saya kerja swasta. Nak tender, dia ada company profile, back of capital company berapa, staff apa projek yang macam ni lah saya buat untuk saya punya file. Okay, seterusnya ini cikgu. Ini adalah saya punya, sebenarnya saya buat bukan untuk guru cemerlang, tapi memang saya buat sebab masa tahun 2018 first time saya gerakkan Carnival Matematik. Masa kali pertama saya buat, saya tidak berapa mendapat persetujuan rakan-rakan sealiran ketika itu. Tetapi saya buat, saya ambil budak-budak saya. Masa tu saya mengajar 4 kelas DLP. So 4 kelas itulah saya gerakkan mereka. So cikgu, kalau cikgu nampak benda ni. So saya ada itu cover dia. So saya buat macam foto booth macam tu. So saya kalau cikgu boleh nampak saya tunjukkan ni. So saya buat. Kita design lah cikgu. Tapi bila cikgu design tu, cikgu labelkan lah. Sekejap lagi saya tunjukkan dia punya isi dalam dia tu. Sekejap. Saya cuba Saya cuba tunjukkan dekat cikgu kalau saya boleh buka mini carnival. Okey. Saya stopkan share yang ini. Saya sharekan apa yang saya buat tu lah. Ni saya dah pergi kepada apa yang saya buat untuk cikgu buat untuk diri cikgu. Okey, sebentar. Saya buka yang ni. Sekejap cikgu. Okey. Alright. Okey. So saya sharekan ni. Kalau cikgu tengok. Ni Okey, kot. Okey. Okey. Ni cikgu, apa yang saya buat, cikgu boleh ambil idea dia. Okey. So saya buat majlis perasmian mini carnival tahun 6 2019. So cikgu letaklah benda-benda ni. Cikgu labelkan apa benda. Masa ni cikgu, aktiviti ini anak murid saya punya idea sendiri. Anak murid saya sendiri tau cikgu. Dari segi hadiah, goodies yang dia bagi tu semua daripada poket dia orang punya pocket money. Parents punya support. Kalau cikgu tengok booth keboleh jadian ni, parents punya support. Siapa yang datang booth ni, ada dapat wallet, ada dapat mutiara, punyalah support. Cikgu lah seronok dia kat situ. Menarik. So ini yang anak-anak murid saya buat. Cikgu boleh tengok ini dia buat sendiri apa yang dia perbuat.
Ni baru ni saya baru habis, malam saya baru habis mini carnival. Kali ni saya dapat bersama-sama dengan panitia sains. Dulu ni matematik saja. Sekarang kita dah dapat, tahun ni saya dapat dengan sains, tahun 5. Kita dapat juga dengan matematik, tim matematik dari tahun 5. Bukan tahun 6 je. Kalau dulu tahun 6 sahaja. So budak-budak kelas lain yang datang, aliran lain yang datang. So inilah mereka ni. Ketiga-tiga pentadbir saya ni, 2 dah bersara, 1 dah berpindah ke sekolah lain. Ini cikgu, seronok cikgu. Mula-mula orang tak ni, tapi inilah rakan-rakan guru saya. Terima kasih kalau ada rakan-rakan guru saya dari SK Setiawangsa yang sentiasa support untuk kerja buat ni. Tak ada benda lain untuk anak-anak murid. Seronok ni. Masa ni seronok ni. Ni ketua aliran kami ni, Cikgu Rashid. Inilah rakan-rakan. Masa ni idea yang mereka keluarkan, anak-anak ini sangat brilliant. Ni budak-budak ni sekarang form 5 cikgu. Anak-anak ni yang 2018 ni sekarang berada di form 5. Sekarang ni doakan, saya mohon doakan anak-anak ini beroleh cemerlang SPM yang akan mereka duduki. Ini cikgu, kalau cikgu tengok ni, idea ni saya sangat teruja cikgu. Anak-anak ni, kita datang booth dia ada siap kad tu. Dia macam jadi konsultan kita. Dia timbang tinggi, berat. Akhirnya cikgu tak cikgu, kalau dia BMI dia tu tak okey, dia tulis. Dia siap tulis. Ni, nasihat dia. So means that budak tu boleh masuk tajuk apa? Pendidikan kesihatan, sains, matematik semua ada dalam tu. Guna divider. Usahakan dalam kursi bergambar yang menarik. Okey. Kejap saya baca nanti soalan tu. Okey. So ini antara yang kita boleh buat, iaitu mini carnival. And then cikgu, janganlah buat sebab kita nak guru cemerlang. Cikgu, saya memang jenis saya, bila saya ditugaskan untuk buat dokumentasi, saya memang akan buat 2 salinan original. 1 saya hantar kepada, kalau saya kena buat dokumentasi untuk sukan lah cikgu. Saya akan hantar. Untuk dia, 1 memang saya simpan. Memang tabiat saya buat 2 salinan. Jadi, bila saya nak dicerap, sebab tu saya tak risau. Dia datang pun, saya dah ready benda-benda tu. Cuma time saya je masa tu sangat pack. So, nasib baik dapat Nazir yang boleh kompromi. Dia yang cakap, cikgu, macam ni lah, cikgu bagilah jadual cikgu pada saya. Dia yang nak susun ikut saya pula, bukan saya susun ikut dia. Masa tu lah. So inilah dia, anak-anak murid saya ni. Ini 2 ni, ada seorang lagi, triplet ni. Sekarang berada di VI. Kalau ada cikgu dari VI, ni anak murid saya. Triplet, ada 3 orang kembar dekat sana. Ada dari Seseri, anak murid saya berada di Seseri. Ini di MRSM. Inilah, ni tahun ni SPM. So tolong doakan supaya anak-anak murid saya ini berjaya dengan cemerlang. And then ada satu lagi cikgu yang saya nak tunjuk kat cikgu. Okay. Satu lagi adalah, sebentar ya. Ni cikgu tengok tu kan. Kedudukan file. Kalau cikgu nampak ke ni, indeks rujukan ni. Boleh nampak So, indeks rujukan ni saya buat apa cikgu? Daripada borang yang saya, kalau kami dulu, kami dah diberi Excel tu. Dia ada Excel. Tapi baru ni saya dengar daripada Cik Wan Siddiqui punya sharing. Dia kata, bila cikgu dah hantar melalui e-pangkat, hanya cikgu yang layak je. Saya dengar macam tu kalau saya silap dengar saya mohon maaf. Tapi dia cakap macam ni, hanya guru yang layak sahaja yang akan terima email untuk fill up satu lagi apa benda. Mungkin borang, saya tak pasti. So dia cakap tu, bila saya tak pasti. Tapi cikgu raja-rajalah tengok email. Okay, so cikgu, apa yang cikgu nampak ni sebenarnya apa yang saya isi dalam borang. Borang kami, borang Excel. And then saya copy, saya keluarkan dalam Microsoft Word. Saya tambah 1 kolom kat ujung tu cikgu.
Kita cikgu, bila orang nak datang memantau, kita selalu set mind kita nak memudahkan orang yang memantau. So bila kita mudahkan dia, tak tercari-cari, cikgu akan senang nanti. So apa yang saya buat, benda-benda ni mana evidence dia saya bagi tahu berada di file nombor berapa. So cikgu, bila kita dah buat nombor-nombor macam ni, contoh dia main tebuk je. Okay, dia nak pergi yang peringkat daerah, peringkat negeri. Dia tengok ni, okay, file nombor 7, dia tengok apa kita tulis tu ada tak. Dia file tu untuk dia sahkan aja. Apa yang cikgu tulis tu ada ke tak ada. Dia yang paling penting PDP cikgu. Okay, yang paling penting adalah PDP cikgu. So, cikgu tulislah, buat ni. Saya organize macam ni. Organize kita punya kerja buat. And then, sampailah habis tu, ini antara, cikgu, ada orang tanya, guru cemerlang ni perlu ada inovasi ke? Kena ada. Inovasi tetapi tak wajib dipertandingkan. Janji cikgu, nak buat tu ada, okey je. Tak ada masalah. Cikgu buat ni, kenapa kalau tanya, kenapa tak masuk pertandingan? Katalah kita masih lagi dalam proses nak menambah baik. Tapi ini setakat walau dalam proses menambah baik, kami dah nampak dah output dia begini-begini. So kita terangkan. Okey, so ini benda yang saya sharekan. And then kemudian yang lain, okey, mari kita tengok. Ini indeks tadi saya dah share. Ini adalah slide pembentangan. Cikgu nanti bila orang datang mencerap, cikgu akan diberi soalan cikgu. Bila cikgu layak nanti ke peringkat seterusnya, dia akan bagi dah soalan. Tapi saya tak tahu lah, kalau dulu masa dia open tu dalam iklan tu dia dah bagi contoh lah soalan. Ada 5 soalan cikgu kena buat, slide mesti 10 sahaja. So macam mana cikgu nak buat? And then dia nak tengok juga effort cikgu. Cikgu ni ada tak dengan guru cemerlang ni, kalau tanya rakan-rakan yang dah dilantik atau diinikan sebagai guru cemerlang, mereka ni ada satu sifat yang saya rasa nampak sama je. Mereka ni tak berkira dengan duit. Mereka pergi khusus apa semua dengan duit sendiri. Kadang-kadang itu jadi kebiasaan. Sebab tu orang kata, tak apalah dia cemerlang, duit dia banyak. Bukan, cikgu. Sama je duit kita. Tapi kan, bila kita lebih memberi, sebenarnya rezeki itu datang. Lain. Okey? Ini yang saya buat. Inovasi itu dalam PDPC atau apa saja. Sebaiknya, kalau cikgu memohon guru cemerlang untuk subjek cikgu, cikgu punya subjek lah. Itu yang lebih ni. Okey, ada yang kata banyak benda tu tak di filing betul. Okey, tak apa cikgu. Saya pun hari tu macam tu juga. Saya Nazir nak cerap, saya kena buat semakan buku teks. Saya pergi hotel dan lepas tu dia bagi bilik seorang kan. Saya angkut dengan file-file, saya angkut dengan printer-printer saya. Okey, tapi ada satu dokumen saya tak dapat nak share tu, saya cari entah mana saya letak tu. Apa yang cikgu boleh buat? Okey, jadi saya habiskan dulu file-file ni. Ni file pertama, file kedua, kertas kerja, program, aktiviti, laporan. Cikgu buat salinan pendua. Kalau cikgu adalah orang yang buat kertas kerja tu, cikgu masukkanlah kat situ. And then ham ni saya tak banyak. Saya memang tugasan saya pada kuri banyak. Ham ni sikit je. Jadi ham kalau terlalu sikit, saya buat apa cikgu? Sekolah saya, kami kena buat laporan guru bertugas. Saya minta dengan PKM saya, boleh tak saya nak photostat? Itulah satu rezeki cikgu. Bila saya, pentadbir saya minta tolong, saya memang buat cikgu. Biarlah orang nak kata saya nak ampu pentadbir, bukan. Saya itu sebabkan kita nak memuaskan hati orang susah. So kita niat sentiasa nak mudahkan urusan orang. Kita mudahkan dia orang. Masa saya nak mohon ni, pentadbir saya sendiri yang minta tolong photostat untuk saya. Dia saya cakap, okey tolong buat ni salinan, petang ni nak juga. So saya mudah je cikgu. Mudah sangat. So kita sentiasa tolong mereka. Walaupun kita sibuk, mereka sibuk. Kadang-kadang kita rasa, alah, padahal ni kerja dia lah buat. Kita pula yang buat. Kita selalu cakap macam tu cikgu. Tapi kita buat je lah cikgu. Buat pelan-pelan insya-Allah.
Tak ada yang sia-sia. Okey. So ini hal ketiga. Co-curriculum, saya dulu terlibat dulu Kangaroo Maths ni dia punya level yang saya tahu sampai dia antarabangsa. So saya dapat peluang ketika itu dan lepas daripada itu dia tidak lagi antarabangsa. Dia adalah sampai peringkat kebangsaan. Even now pun sekarang katanya peringkat sekolah sahaja. Mereka kena hantar dulu nanti laporan macam itulah. Dulu saya buat, saya uruskan. Okey, head count. Ini paling penting cikgu, head count cikgu. So sekarang bagaimana kalau sekolah rendah dengan tak ada UPSR, bagaimana cikgu nak proofkan cikgu punya evidence itu dia punya perubahan. Maksudnya pencapaian anak-anak murid kita. Tapi cikgu janganlah kerana cikgu nak mengukur cemerlang, cikgu hantam semua anak murid cikgu TP6. Jangan, bagilah sejujur-jujurnya. Okay, alright. And then inovasi, kajian tindakan. Saya kajian tindakan bukanlah, saya rasa saya ada 2 je kot. Sumbangan dan penyataan. Ni saya ada lebih, untuk 3 tahun tu saya ada lebih daripada 40 sijil. So 40 sijil tu termasuklah cikgu sebagai penceramah, pembentang, pempamer, apa saja. Okey, masukkan. Alright. And then pencapaian. Ni benda-benda lah APC. Cikgu dulu saya tak pernah terfikir pun tentang APC. Sebab saya rasa macam, sebab kan kita selalu cakap APC itu is like macam penggiliran. Tak apa cikgu, walaupun kita kata penggiliran ke apa ke, kalau Allah susun untuk kita, untuk kita. Mungkin kadang-kadang kita kata kawan kita tu tak buat kerja. Tak ni. Tetapi mungkin dia tu ketegak sangat. Susah nak ni. Mungkin Allah kata, mungkin ada sisi baik dia. Jadi Allah bagi dia juga APC, mudah-mudahan dia berubah. Kita tak tahu. Kita janganlah marah-marah kawan kita ni. So, tolong tengok sekejap lagi saya akan go through kepada soalan-soalan cikgu dekat dalam tu ya. Saya habiskan ni sedikit. Okey, aktiviti pembangunan profesionalism. Ni dulu saya adalah ahli kagum. Kagum tu apa? Kumpulan aspirasi guru matematik Malaysia. Kagum. Saya pergi sendiri cikgu. Kami untuk berbengkel kos sendiri. Sekali pergi 400, berapa ratus. Okey je, tak ada masalah. Rezeki lepas tu Allah bagi lain. Okey, saya dah pernah pergi khusus Middle Leaders 2018, Bad Asia antarabangsa, bengkel App Games. Yang ni saya pergi sendiri. Ni apa teacher bersama ni saya tak ingat. Laporan tahunan daripada SPL KPM. Cikgu setiap tahun cikgu punya SPL KPM tu tolong catatkan. Dan sekarang cikgu tengok cikgu punya SPL KPM tu kalau ada yang tak memenuhi kriteria tu, dia macam apa, online punya bukan, e-learning ke apa benda tu, cikgu kena ada at least ada. Kalau tak nanti dia akan merah. Cikgu nanti buka cikgu punya SPL KPM. Okay. And then PDPC dan aktiviti sepanjang PKP. Kebetulan masa tu PKP, so saya pun, yang ni pun saya jilidkan. Aktiviti PDP tu. Okay. Alright. So ini cikgu, kita sama-sama renung-renungkan setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ia adalah satu amanah. Maka ia datang dengan 1001 tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. So kita kena fikir-fikirkan benda tu. Okey, so saya stopkan yang ini. Mungkin saya boleh kejap Okey, saya boleh menjawab segala persoalan yang ada di ruangan chat tu cikgu. Okey, pimpinan kelas adalah yang paling besar. Betul. Kak Sari. Ya. Ada yang tanya oleh kerana Cikgu Sari option sains komputer. option. Boleh tak buat bengkel Python dan Scratch? Tak boleh. Belum main. Saya degree in computer science. Tapi saya punya option mathematics. Tak reti tu. Saya ni skema sikit. Game-game ni tak pandai. Sorry. Okay. Jika ada guru yang perlukan bimbingan kajian tindakan dan kajian lain, boleh kontak saya, Dr. Norizan Mamat, JU kajian. Rezeki kan hari ni. So ada, terima kasih doktor. So ada orang yang boleh berkongsi.
sambung belajar sambil menyelam untuk join persidangan. Okey, bagus ni. Cikgu Ika tu pun saya tengok dia pergi belajar tu, dia sibuk tu. Okey, markah PDP. Betul cikgu, markah PDP adalah paling besar. Saya cakap terus terang, masa saya nak, kalau siapa yang friend dengan saya FP, saya punya perkongsian tentang filing tu semua, saya nak share tu pun, saya tanya Nazir yang cerap saya. Nazir saya cikgu, dia tak, saya tanya kawan-kawan saya yang mana dicerap, Nazir WhatsApp menggunakan handphone sendiri, personal handphone. Saya sangat ni, saya dah rasa saya tak dapat sebab saya berhubung dengan Nazir saya melalui email. Dan dia call saya dari nombor telefon pejabat. So general number kan kalau masuk kat kita. Tapi kalau dia bijak, saya bijak lagi. Saya skodeng dia dekat FB. So saya cari dekat KPM punya ni, saya tengok nama dia siapa, saya cari dekat FB, saya jumpa. Saya ambil gambar tu, saya screenshot. Supaya bila dia datang, saya tahulah dia Nazir. Macam tu lah. Tapi lepas dia habis mencerap, saya cuba friend lah dengan dia. Saya tanya pandangan dia bila saya nak sharing. Memang dia kata PDP. Cikgu selalulah ajak kawan-kawan kita ni main pondok-pondok. Tengok kita belajar. Tengok kita mengajar. Bagi satu orang SKPMG tu. Standard 4 tu cikgu bagi kat dia bila dia ni. Kawan-kawan juga. Time cerap cakap dia, kau cerap aku betul-betul tau. Kau jangan bagi aku makan penuh je semua. Cakap dengan dia. Suruh dia cerap kita. So, itulah yang membantu cikgu. Sebab masa saya PDP, masa dia datang tu cikgu, dia tanya saya macam ni. Saya ni ada masalah. Satu adalah nak mengingat fakta. Saya agak sukar untuk mengingat tu. Dia tanya dengan saya, maksud saya cakap lah, action lah. Saya kata saya pergi kursus kagum, belajar tentang bina item. Kali dia tanya apa kat saya masa tu, saya ni tak boleh nak ingat fakta. Tapi saya jawab. Lepas tu dia kata dengan saya, cikgu, itulah yang bendanya. Maksudnya, kita bercakap atas pengalaman, bukan atas fakta. Sama juga, bila dia cerap kita PDP tu, dia cakap dengan saya, cikgu, dalam SKPMG tu standard 4, dalam hati saya, kalau dia kata 4 poin berapa ni apa cikgu, memang saya suruh dia balik. Macam itulah saya kata. Tapi, dia cakap, okey, guru sebagai pendorong. Cikgu rasa-rasa, dia kata, cikgu tadi masa mengajar, cikgu jalan tak tanggungjawab cikgu sebagai pendorong? Saya kata, sudah, kita mengajar kan syok. Kita kan mengajar, kita rasa betul je kan. Mana kita nak ingat kita ni. Jadi, dia kata, okey, ada tak? Saya, pertama cikgu, bila Nazir datang, cikgu kena cakap, aku cemerlang. Aku mesti boleh buat lebih baik. So, cikgu confident. Confident penting. Cikgu cakap, ya ada. Saya pun jawab lah, ya ada. Bila cikgu? Tadi ada budak pelajar tanya saya, perimeter tu kalau dah bergabung tu perlu tak kira yang kan bila bentuk gabungan kan yang bersambung tu perlu kira tak? Saya tak jawab cikgu. Saya cuba dorong dia fikir, recall balik induksi saya ni. Lepas tu masa saya bercakap tu ada pelajar discover. Taklah begini. So saya cakap tu. Lepas tu biasalah Nazir dia tak komen kan. Dia angguk je. Tapi memang masa dia mencerap tu kita agak stress sikit lah saya. Satu je tips yang saya nak bagi. Saya kesilapan saya lah. Saya buat apa cikgu? Saya buat pencerapan itu di pusat sumber. Pusat sumber saya besar, jadi saya ada projektor, ada meja yang luas untuk budak buat aktiviti kumpulan. Di belakang saya susun semua file-file saya tu. Jadi, memberi satu benda yang ni, kelemahan saya jadi stres itu. Sebab di situlah PDP, di situlah dipanggil pentadbir untuk bincang, dekat situlah dia tengok file saya, dia tak ke mana-mana cikgu. Dari dia datang sampai dia balik. Dia tak pergi toilet pun. So, dia duduk kat situ. So, kita agak stres sikit. So, kalau cikgu rasa nak ambil angin-angin sikit kan, cikgu jangan letak dalam one stop center. Ada orang kata one stop center tu senang. Memudahkan orang. Betul cikgu, kita kadang-kadang nak mudahkan orang, kadang-kadang kena fikir juga. Kita punya kekuatan untuk menangani stres. Saya stres lah. Pukul 12, dia belum balik. Saya punya belakang ni dah tegang cikgu. Tegang, saya dah rasa macam tak apalah, saya surrender, you nak balik lah. Saya dah sampai macam tu dah cikgu.
Tapi bila dah sudah tu dalam pukul dia balik pukul 2 lebih. Dia datang pukul 8 suku. Okey, lepas tu dia cakap, okey bila dah last tu biasalah kan, kita minta maaf, kita apa semua. Dia pun cakap, minta maaf ya cikgu, kalau saya buat cikgu rasa tekanan, buat cikgu rasa nak nangis. Bila dia cakap dengan saya nak nangis, saya terus sahut je. Ya, memang saya nak nangis, saya kata dengan dia. Lepas tu dia kata, ya saya nampak cikgu nak nangis tadi. Saya pun, dalam hati saya kata, tahu kan aku nak nangis, kenapa buat macam tu? Tapi dia orang adalah orang yang sangat menjaga dia orang punya integriti. So masa dia datang tu memang sangat serius. Kita ni kan peramah. Kita beri salam kat dia, kita senyum, dia tak senyum. Saya mula dah stres tu. Jadi lama-lama tu saya tu serius, memang tak senyum langsung lah. Lepas dah habis tu cikgu, saya nak hantar dia balik ke kereta, dia boleh gelak-gelak kat saya. Gelak cikgu. Tapi dalam tu berapa jam cikgu? 8 suku, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam dengan saya cikgu. So tapi itulah dia komitmen yang kita beri. Kita buatlah seikhlas hati kita cikgu. Allah yang bagi, Allah yang susun. Tapi cikgu, apa tips yang saya bagi kat cikgu untuk me time tadi, saya harap cikgu-cikgu bolehlah laksanakan. Jangan push untuk buat semua. Saya pun berdikit-dikit. Kadang-kadang Allah bagi kita cabaran yang paling kita lemah. Itu yang akan buat kita bangkit dengan lebih kuat. So cikgu-cikgu, saya go through, kok ada soalan. Ada seorang lagi Kak Sari. Ya. Cikgu Muhammad Haizul. Saya dah 16 tahun bekerja, sangatlah banyak. Jadi dia tak sempat bagaimana dia nak dokumentasikan. Dia tak sempat nak mendokumentasikan bagaimana tu. Macam mana tu? Jadi dia banyak. Betul cikgu. Okey, macam saya memang habit dari mula. Dari mula-mula hari pertama saya bekerja tu saya dah ada file. Okey, itu saya. Tapi kalau cikgu tak pernah, mungkin tak sempat nak buat, cikgu buat daripada sekarang lah sikit. Macam ni, cikgu jangan pergi yang 3 tahun ke belakang dulu. Itu letak dulu. Yang sekarang, cikgu memang betul banyak kerja, cikgu buat yang sekarang punya. Cikgu ambil macam contoh bulan ni, kita mula bulan ni. Cikgu ambil yang bulan ni, cikgu kena keluar ke, cikgu kena apa tu, cikgu terus simpan. Bila cikgu dah nampak, cikgu akan bersama, oh aku ada buat benda ni sebenarnya. Itu cara kita nak motivate diri kita. Cikgu, kita jangan buat kerja, betul. Kita buat kerja, kita tak sempat semua. Tapi jangan sampai kita tak sempat untuk benda tu menjadi reward kepada kita. Jangan. Buat tu, cubalah untuk buat. Okey, yang mana tak pernah buat lagi, bulan ni buat. Simpan. Bila cikgu dah nampak, cikgu pecah. Cikgu jangan risau nak buat dia punya tu. Cikgu asingkan dia. Okey, koko, kuri. Tapi sebab kita kalau ada intention untuk guru cemerlang, cikgu fokus kepada kuri cikgu. Yang lain-lain tu sampingan. So yang itu yang cikgu letak. Okey, cikgu buat yang tu dulu. So bila cikgu dah ada, dah nampak nanti, cikgu akan rasa bersemangat. Format file macam mana ya? Format file, saya pakai file keras tu yang putih tu. Sekejap saya ambil. Sekejap je saya tunjukkan ya. Untuk cikgu. Baik Cikgu Haizam. Sementara Cikgu Sari tu mencari. Ni Cikgu Haizam kata muda tu dah berapa tahun berkhidmat untuk nak mohon GC 24 tu. Okey, mana-mana cikgu yang tanya saya tu tentang file tu, cikgu, saya pakai file putih je cikgu. So saya buat, ni saya rasa cikgu nampak kot. Ni sijil-sijil. Semua file saya tu, saya ada yang partition dari tu. Yang asing-asing tu. Format dokumentasi. Okey, dokumentasi bergantung kepada sekolah cikgu masing-masing lah. Macam sekolah saya tu, saya buat ikut, dia ada, apa dia punya tu ya, ada standard format kan. Yang berdasarkan file apa dia ada format yang cikgu boleh buat. So, format itu bergantung kepada sekolah masing-masing. Bila Nazir datang, dia tak kisah pun format cikgu. Janji ada sebab benda tu sebagai evidence cikgu buat ke tak buat. So, itu je yang
Dia ni format yang betul-betul untuk ni bergantung kepada sekolah lah. Ada sekolah dia guna apa, saya tak ingat lah dia punya tu. Itulah masalah saya mengingat benda tu. 5 tahun dah layak untuk mohon GC 44 ke? Oh dah, ada tu Cikgu Ika tulis. Ada, okay. Alright, cikgu ada apa yang cikgu nak tanya tak? Lagi? Dia kata 16 tahun. Kerja sangatlah banyak yang dibuat pagi ni yang tadi Cikgu Haizul kan. Kerana terlalu sibuk outreach outdoor dokumen tu tidak sempat nak Kak Sari dia kata didokumentasikan. lama tak proses. Memang lama pun kan nak tunggu Betul lah. keputusan. Keputusan tu memang sangat lama. Kena sabar. Betul. Lama cikgu. Saya pun tunggu. Tapi saya lepas daripada tu saya tak nak fikir. Sebab saya takut pada kekecewaan. Macam itulah takut. Kecewa, tak dapat. Sebab saya memang dah rasa saya tak dapat cikgu. Sebab kita ni bila orang nak mantau kita dia yang susun jadual ikut kita, itu memang melampau lah nama dia. Tapi bila Allah kata rezeki saya, tak, tetaplah. ada tanya tu, fikir tak layak mohon GC kan, betul. Fikir kecuali tak layak, kena lepaskan jawatan. Lepaskan jawatan fikir. Lepaskan jawatan. Tu tadi perasan tak? Tadi masa saya share mula-mula, kita punya kerjaya kan, kita ada laluan ke PDP dengan kepimpinan. So kalau cikgu rasa nak mohon GC, cikgu lebih kepada benda tu. Sebab saya tak suka mengurus orang, cikgu. Saya tak boleh, saya tak pandai nak urus orang macam tu. Saya boleh jadi orang bawah untuk buat kerja. Tak kisah saya. Tapi untuk saya uruskan orang tu saya agak sukar sedikit. Cikgu kalau mengajar luar bidang, boleh mohon contoh bidang asal ialah sejarah tetapi ajar BM. Dengan syarat 3 tahun ke belakang kan, dia boleh. Maksudnya cikgu kalau BM tu 3 tahun tu memang cikgu mengajar BM lah. And then cikgu kena ada evidence lah. Dia GC ni dengan syarat cikgu ada kemajuan pada budak-budak tu. So 3 tahun cikgu boleh ni. Jadi kita mohon HLP lagi next year. Ya, nak mohon lah. Saya tahun depan, saya sebenarnya untuk grade 52 ke depan ni. Tetapi itulah belum rezeki saya sekolah rendah ni kan. Kami sekolah rendah. Tak ni. Itu yang saya macam kecewa tak ada sekolah rendah 52. Saya nak pergi HLP tapi Allah kata belum juga. Tapi wallahualam kita tak tahu apa yang Allah nak susun untuk tahun depan. Tapi tahun ni saya harung je lah semua. Saya ambil semangat kawan-kawan yang pergi belajar tu macam Cikgu Ika tu. Hari-hari saya tengok dia. Dia ada ni saya. Nanti tak apa. Saya nak biar dia jadi senior saya untuk beberapa tahun. Walaupun saya ni. Dia biar dia jadi senior. Okey. Ada yang sedih tu ramai pasal fikir tadi Cikgu Nurhayati. Tak adil. Dia kata fikir tak apa tadi. Fikir tak boleh jadi GC. Boleh cikgu. Cikgu boleh. Tapi cikgu kena lepaskan fikir tu. OL, cikgu pergi NPQL, cikgu pergi jadi guru besar, dia ada untuk pula ni betul. Guru besar Cemerlang. Kan? PGB Cemerlang. Boleh juga macam tu. Cikgu hebatlah, cikgu boleh urus orang. Saya ni tak boleh. Sebab tu saya, orang suruh pi lah saya ni. Saya kata minta maaf lah. Buat masa ni lah. Kita tak boleh nak, kan dalam perguruan ni kita tak boleh sombong tau. Kita kata tak nak. Nanti itulah yang jadi kita punya ni. Semua fikir sememangnya guru cemerlang. Betul, Cikgu Nazrin. Semua fikir sememangnya guru cemerlang dalam pentadbiran. Betul? Cikgu memilih atau bersetuju untuk jadi pentadbir dah kira cemerlang dah cikgu. Tak semua orang mampu. Benda tu. Cikgu Sari, if ada orang cakap GC ceramah merata tapi untuk sekolah sendiri tak mampu meningkatkan GPS subjek option sendiri. Okey. Saya faham situasi itu. Dia macam ni cikgu. Kadang-kadang cikgu, dia macam ni lah. Orang kata apa kita dalam tempat kita, kadang-kadang orang tak hargai orang kat ni. Cuba cikgu kita panggil dia, kita ajak dia. Okey? Minta dia. Kadang-kadang ada setengah orang ni, bila dia jadi GC, kadang-kadang dia malu pula. Dia macam nak share tu, dia macam ni. Tapi GPS, tapi sebenarnya ada cikgu saya berjumpa dengan orang yang begitu, dia dah GC, dia pergi ceramah dia ni, tapi GPS sekolah dia. Okey, cikgu kena ingat GPS tu kan dia ditentukan, okey, budak. Tahun tu budak ni kan
setiap tahun berbeza-beza. Kadang-kadang rezekinya tahun itu ni, tapi kalau dia dah memang tiap-tiap tahun tak ni juga, budak macam-macam, kenalah do something. Saya mengharapkan kawan-kawan yang ada dalam ni doakan saya, Cikgu Ika dan guru-guru cemerlang yang lain untuk kekal konsisten as guru cemerlang. Sebab guru cemerlang ni macam saya ni, saya ada lagi 4 tahun je untuk guru cemerlang. Kalau tak buka juga sekolah rendah, saya akan pergi sebagai time base 52 tu. So tak ada dah title GC, dia dah jadi mantan macam tu. Tapi adakah dia tak cemerlang? Tu yang tadi saya, sebab tu saya bagi cikgu motivasi dari awal. Title guru cemerlang itu dia bertempo. Kalau cikgu nak 52 pun nak cemerlang, cikgu kena mohon lagi. So jadi kalau cikgu dah tak nak memohon, penat, takkan cikgu kata tak apalah, tak payah mohon guru cemerlang lagi. So cikgu janganlah macam tu, nah. Okey. So ada apa? Saya dah 2 kali minta GC, 2 kali Nazir datang pantau tapi tak ada rezeki, tak dapat GC, dah frust. Jangan frust cikgu, jangan frust. Adalah tu benda yang kita cikgu jangan kata alah aku tak dapat sebab aku tak hebat. Tak, bukan. Ada sebab dia orang tu memang sangat credibility untuk menilai. Memang sangat credibility untuk menilai. So kita jangan risau. Adalah yang kita perlu baiki tu ke, atau kita perlu kumpul lagi, buat lagi. Okey. Ada lagi? Ada soalan? Saya punya intention hari ini bukan sebenarnya guru cemerlang yang memohon itu. Saya nak cikgu sama-sama dengan saya untuk kekal cemerlang sampai bila-bila. Sebab saya pernah terbaca. Dulu saya nak berhentikan jadi cikgu, saya nak umur 40. Sebenarnya cikgu, Allah kekalkan kita dalam dunia pendidikan ni sebab terlalu besar, ladang yang terlalu besar yang kita kena baca untuk kita bawa benih-benihnya nanti kemudian di akhirat besok. Sebab tu mungkin Allah tak bagi saya berhenti. Mungkin ada banyak benda yang saya masih ada kekurangan. Okey cikgu, saya rasa link pun dah keluar. Saya dengan rasa rendah diri memohon ampun dan maaf daripada cikgu. Okey, segala yang baik itu datang dari Allah. Yang kurang itu adalah dari diri saya sendiri. Perkongsian saya bukan untuk mendabik dada saya bagus, saya ni tidak. Saya bercerita tulus dari hati saya berdasar pengalaman pahit yang saya lalui. Tetapi saya tak bolehlah nak share apa yang saya lalui pahit tu, sikit-sikit boleh. Sebab sekarangnya semuanya indah. Kita tak nak nanti ada pihak-pihak yang berkecil hati. Tapi untuk beri motivasi kat cikgu untuk terus bersemangat. Okey? Sekali lagi, yang kurang dari diri saya sendiri, yang baik itu semua datang dari Allah. Saya doakan cikgu-cikgu sentiasa kekal sihat, cemerlang, sabar untuk teruskan perjuangan kita sebagai cikgu. Dan banggalah cikgu menjadi guru, dan saya ingatkan pada rakan-rakan, janganlah kita menjadi keyboard warrior di dalam ni. Kalau kita rasa kita boleh memberi kebaikan, kita tulis. Kalau kita rasa dengan statement kita kadang-kadang satu je, kita tulis APC. Cikgu, beratus orang komen negatif kat situ. Cikgu menyumbang saham yang tak baik. Lepas tu cikgu jangan persoal lah kenapa cikgu punya urusan kerjaya susah, ni susah, ni susah, tu susah, ada masalah ni, orang ni tak suka, pentadbir tak suka. Cikgu, nampak simple. APC. TC. Tapi cikgu buat benda tu di bawah tu beratus. Ada orang pula share, multiple cikgu. Cikgu jangan, cikgu je yang tahu. Hati cikgu tenang tak tenang. Jangan buat. Itu saya pesanlah dekat cikgu. Okey, so sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas masa yang cikgu luangkan untuk bersama-sama dengan saya berkongsi apa yang saya ada, pengalaman saya, untuk kita sama-sama menjadi guru yang hebat, guru yang cemerlang. Bukan untuk siapa, benda tu adalah reward untuk ahli keluarga kita. Bawalah yang baik-baik untuk keluarga kita dari sumber yang baik-baik. Kita beri pada anak murid kita juga yang baik-baik. Kita pemegang ilmu, hati kita baik, anak-anak murid kita akan mudah belajar dengan kita. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baik, terima kasih Cikgu Sari. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir. Okey, jangan lupa isi link kehadiran dan juga e-sijil akan diberikan dalam email cikgu-cikgu. Okey, saya ingin memberi sedikit ingatan untuk pada minggu hadapan kita ada bersama dengan Cikgu Rosmaliza, iaitu ataupun lebih dikenali dengan Cikgu Ija, dengan tajuk perkongsiannya nanti iaitu Plan, Do, Check, Action, mengupayakan PDPC efektif dan berkesan. Dan jangan lupa di waktu yang sama, walaupun di situ mula pukul 3, tapi kita ada slot snippet dan kita boleh masuk lebih awal, pukul 2.45 dah boleh masuk. Dan kalau tidak ada apa-apa lagi, saya juga Cikgu Ika ingin memohon maaf jika kami tadi lambat kehadiran dan mungkin terlebih masa cikgu-cikgu. Walaupun kami cuba yang terbaik dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Cikgu Sarimah dan cikgu yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Ika. Terima kasih rakan-rakan guru.